Quran mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, separuh malam dalam Quran. Tapi bulan Ramadan solat tahajud dan witir boleh dilakukan pada yang ini selepas Isyak. Nabi lakukan awal malam. Besok 2-3 malam Nabi keluar lagi, sahabat makin banyak dekat masjid. Dekat jom kita solat berjemaah lagi. Besok lusa makin banyak lagi. Solat 3 malam Nabi solat. Itu sejarah solat tarawih. Besok lusa Nabi tak keluar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa malam ni tak keluar ni? Orang dah ramai ni sampai tak boleh masuk masjid, penuh. Zaman Nabi, kalau Nabi buat satu majlis, Nabi buat sunnah ni, kata, berebut-rebut orang, ramai datang. Hari ini kalau ustaz-ustaz bikin amal majlis, makin kosong. Dia terbalik. Makin penuh masjid, kata. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tak keluar tu, orang dah sampai ramai ni, kata. Kata Nabi, biarlah. Nabi tidur. Nabi tidur kan? Nabi tak keluar. 3 malam je Nabi keluar. Kata Aisyah dalam hadis tu, tak? Malam itu Nabi tidur ngorok habis. Bahasa saya senang, Nabi tidur. Nabi tidur lenyap. Nabi tak ada, ni saya cakap lah, Nabi tak ada mati. Rasa engkau orang lah, aku nak tidur. Besok pagi selepas solat subuh, Nabi beri khutbah. Nabi berkata, Nabi tak, aku tahu beberapa malam kita keluar untuk solat tarawih, kawan semua suka. Apa tak kata Nabi, walakin inni khusyid an yaqtaba alaikum al-witr. Akan tetapi aku takut kalau kita teruskan, nanti Allah fardukan, Allah wajibkan solat malam yang kita lakukan. Anda faham tak? So Nabi tak keluar, Nabi stop, Nabi takut wajib. Kalau bulan Ramadan, kalaulah siang hari wajib puasa, malam hari wajib tarawih, saya rasa ramai yang convert. So Nabi sayang umat, Nabi tinggalkan. Clear? Kita tak bincang fikir. Saya nak beritahu anda bukan itu, saya nak cakap. Selepas itu, bulan Ramadan pada zaman Nabi sampai Nabi, akhir hayat Nabi, tidak ada solat tarawih malam, tak ada. Solat tahajud tetap solat tahajud. Lepas Nabi wafat, zaman Abu Bakar As-Siddiq, tetap 2 tahun setengah tak ada solat tarawih yang dilakukan oleh Nabi berjemaah macam kita lakukan. Tak dilakukan. Clear? Orang bikin malam hari, orang tertajud dan witir, orang tak bikin berjemaah lagi. Pada zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, malam Ramadan Umar jalan. Umar tengok-tengok, kenapa ni orang-orang ni kat masjid intikaf macam tak geng je, satu sana, satu sini, satu situ, tak? Macam tak sama mazhab aja. Umar teringat, dulu kan Nabi pernah melakukan solat tarawih bulan Ramadan. Nabi pernah panggil berjemaah. Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Ni dia imam dia. Saya nak cerita pasal Ubay bin Ka'ab. Ubay panggil. Pasal dia imam Masjid Nabawi. Kata Umar, kau pimpin orang-orang ni daripada mereka mufarraqah, pimpin. Itu asal solat tarawih dihidupkan kembali. Beberapa malam kemudian Umar datang, Umar tengok orang tak mufaraqah lagi. Orang dah melakukan satu solat berjemaah dengan satu imam. Itu cerita dia, supaya tahu. Yang saya nak cerita tentang Ubay bin Ka'ab, dia imam pada zaman Nabi nombor 4. Tapi pada zaman Abu Umar, dialah orang yang dijadikan imam. Satu lagi Tamim Ad-Dari di antaranya. So kita kena tahu bila kita baca Quran, ada sahabat-sahabat Nabi yang grade dalam Quran sangat-sangat tinggi. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dalam hadis kata Nabi, ketahuilah siapa-siapa yang ingin mendengar bacaan Jibril yang dibacakan kepada aku, dengarlah daripada bibir Abdullah bin Mas'ud. Ni kalau siapa-siapa yang ada khilaf baca Quran kan. Umar dia pernah pergi satu kampung, orang baca Quran lain dia. Umar dia orang yang tak boleh tengok benda-benda salah. Kalau Umar bin Khattab hari ni ada kat kita pun gelap. Ramai kena cabut. Ramai kena cabut. Dia tak boleh tengok benda salah. Bila tengok benda salah ni, kita korang baca Quran ni tak sama macam kita baca. Apa ceritanya? Bila Umar jumpa kepada Nabi, Umar cakap, ya Rasulullah, kami pergi ke kampung itu. Kita baca Quran tak sama lain. Nabi cakap, apa cerita? Dia baca ayat ini, kata Nabi, ya Umar, tidakkah Allah turunkan Al-Quran dengan dia ini 7 harf, 7 huruf? Artinya ada bacaan-bacaannya berbeza-beza kadang-kadang. Sebab itu nak beritahu, Quran pun kadang-kadang ada lahjah yang boleh berbeza, tak? Anda faham? So perbezaan ini jangan dipertikaikan. Ada boleh. So saya sebut di sini supaya kita tahu.
Tapi di antara yang banyak, orang yang paling bagus baca Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, siapa-siapa yang nak mendengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Jibril kepada aku. Setiap Quran itu Jibril yang bacakan, tak? Yang namanya Quran kan, tak? Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan, sama ada ilham, suara di balik tabir, tak? Suara di balik tabir maksudnya Jibril yang bacakan. So siapa-siapa yang nak dengar bacaan Quran yang dibacakan oleh Jibril kepada aku, dengarlah daripada Abdullah bin Mas'ud. Ni hebatlah, dia dapat orang yang masuk Islam nombor 6, dapat tengok mukjizat Nabi, dan dalam Quran dia ni orang yang paling hebat di kalangan para sahabat Nabi. Maksudnya kalau dia baca ni sebiji macam Jibril baca, exactly macam gitu. Ini yang dimaksudkan. Hari ini kita dengar, bukankah dia pergi Mekah, jangan cerita lah. Kadang-kadang dengar keset Abdurrahman Sudais baca, sedap. Syekh Masyari Rasik umpamanya bahasa, kita sedap dengar. Kita dengar Syekh Suraim baca, sedap. Ali Jabir baca, sedap. Anda bayangkan tak, bagaimana kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca? Kita cerita macam itu. Selalu kena gunakan kaedah ini, tak? Bagaimana Nabi yang baca? So ini yang dimaksudkan kehebatan para sahabat. Jadi hebat sangat-sangatlah kalau Abdurrahman Sudais. Kita ke bawah orang haji, Ustaz, tak ada Abdurrahman Sudais, tak ada. Dah berapa hari kat Mekah. Kita cakap biasalah, off day agaknya kan. Mungkin dia pergi shopping di Shenzhen dulu kan. Dia rindu nak dengar. Sekali satu hari sampai maghrib, Abdurrahman Sudais baca. Dia pun seronok. Tapi Abdurrahman Sudais baca Inna Ataina je. Dia keluar masjid je, Ustaz. Hari Abdurrahman Sudais baca. Tapi dia baca Inna Ataina je. Dia macam rindu kan. Anda bayangkan, kalaulah Abdullah bin Mas'ud yang baca, macam mana di situ ya? Macam azan. Kita dengar azan kat Mekah tu berdiri belum lama tu, azan yang sekarang ni. Bagaimana Bilal yang azan? Tak terbayang kan? Kalau Bilal yang azan sampai orang dengar masuk Islam macam itu, tak? Jadi hebat. So bukan saja hari ni azan Mekah, Bilal azan. Oh, ini belum lagi Siti Nurhaliza yang datang. Kalau Siti Nurhaliza yang azan, saya rasa ramai yang tak boleh pergi masjid pun datang. Yang kaki timpang, yang gauk pun datang. Ini nak kona aja, nak kasih supaya tak ngantuk. So kita cerita ni orang hebat yang kita nak sebutkan supaya just sedikit manfaat. Anda tahu hero Abdullah bin Mas'ud, dia masuk Islam di Mekah ni, dia beberapa kali kena pukul dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni Amr bin Hisham, kira cheap lah. Selepas Abu Lahab dia sama, dia kira sama standard dengan Abu Lahab. Dia Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dia di antara orang yang memang Allah SWT tunjuk dalam sejarah. Dia dua ni, Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal dan Abu Lahab, dua-dua ni tak sempat masuk Islam dan mati dalam keadaan, kalau Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, dan dia dibunuh oleh ini Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Pada peringkat di Mekah tu dia banyak kali pukul, banyak kali ini herdi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni orang yang bukan kasta yang tinggi, kerja penggembala kambing, orang yang karla lah. Ini pula high standard kan. So dihina dan sebagainya. So bila peperangan Badar, dia nampak Abu Jahal kebel tawan-tuan macam gitu, dan dia so hero. Kalau Abu Lahab lain, dia mati beragan dia. Abu Lahab tak ikut dalam peperangan Badar, tak. Dia main sponsor, dia sponsor habis macam Tiger. Ada main sponsor, dia tak ikut perang, dia duduk. Dan dia confident besar, confident guarantee menang. Tak? Betting ni dia kasih point lagi macam itu. Ada bang? Yang kaki betting. Kasih point lagi, dia guarantee menang. Bet 1000 lawan 300, takkanlah 1000 kalah kan. Dia duduk kat kampung, aku tak payah pergi lah. Kafir mesti menang. Dia duduk. Rupa-rupanya Allah SWT berikan menangan kepada umat Islam. Bila tentera-tentera kafir yang lari daripada perang Badar balik ke Mekah, cakap, ya Abu Lahab, kita kalah teruk lagi tak? Abu Lahab dengar, mati beragan. Macam dulu ada orang Melayu juga, orang Melayu zaman boxing, Muhammad Ali dengan Joe Frazier, ada juga orang mati tak? Kalah. Contoh Manchester United kalah, mati ada juga macam gitu. So Abu Lahab mati macam gitu. Kita tutup cerita, kita nak pergi pada matan hadis.
Matan hadis ini simple sikit. Itu cerita datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau wafat pada tahunnya ini 35 Hijrah, lebih kurang sekitar zaman Utsman bin Affan, lebih kurang waktu itu, dalam usia 60 lebih tahun. Kita doakan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Nah, hadis yang keempat dalam bab yang ke-65 ataupun ini hadis yang ke-575 yang diceritakan oleh Ibn Mas'ud lebih detail daripada hadis yang ketiga ataupun 574. Kata Abdullah bin Mas'ud, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta murabba'an. Satu ketika Nabi duduk dengan kami, tiba-tiba Nabi kumpulkan kami, Nabi ambil ranting-ranting pokok, Nabi garis beberapa garisan. Kali ini Nabi garis 4 segi. Nabi draw macam itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa khatta fil wasati kharijan minhu. Tiba-tiba Nabi ambil garis tadi, Nabi garis kat tengah-tengah daripada 4 segi, Nabi keluarkan sikit. Jadi dia terkeluar daripada 4 segi tadilah. Kat tengah-tengah ada lain, 4 segi keluar. Dia sambung lagi, wa khatta sighara ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasat. Tiba-tiba Nabi garis pula, garis tengah tadi, Nabi garis beberapa garisan ke bawah gitu. Garisan yang di dalam 4 segi tadi. So dia gambar macam 4 segi, Nabi garis tengah, keluar sikit. Yang garis tengah ni bawah ada garis-garis gini. Anda tengok buku, ya tak? Yang ada buku tahulah, yang tak ada buku susah nak digambarkan. So Nabi buatkan macam gitu. Sebelum itu saya nak sebut dulu. Kita kena beriman 1000%. Ada hikmahnya Allah tidak izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis apa-apa tulisan. Buktinya cincin Nabi. Tadi saya Nabi ada pakai cincin. Kita pun kena tahu sejarah kenapa Nabi SAW yang ini pakai cincin. Kerana Allah tak izinkan Nabi SAW menulis dengan tangannya. Apabila selepas tahun 7 Hijrah balik 6 Hijrah, masuk pada tahun 7 Hijrah, dalam perjanjian Hudaibiyah umat Islam dah tak boleh lagi pergi ke Mekah. Nabi mulai melakukan dakwah dengan menghantar surat, hantar ke Najasyi di Habasyah, ke Nangus, ke Kaisar, ke Rom dan sebagainya. Asalnya surat-surat Nabi ni dia hantar balik. Orang-orang Rom, orang Parsi ni tak nak terima surat kalau tak ada tauqid, tidak ada signature. Adat mereka macam itu. Adat mereka setiap surat mesti ada tanda tangan. Sedangkan Nabi ni tak boleh tulis, tak? Maka tak ada tanda tangan. Surat-surat Nabi tu dikembalikan. Nabi tengok, sahabat-sahabat cakap, ya Rasulullah, mereka tak terima surat Tuhan. Nabi cakap, kenapa? Pasal setiap surat itu perlu ada tanda tangan. Nabi cakap, macam mana? Duduk bincang, sahabat-sahabat ada yang di antara ni cakap, bagaimana kalau kami jadikan yang ini cop lah, tobak, cop. Nabi setuju. Ali bin Abi Talib tempat cincin Nabi tu, yang mata cincin tu ada tulis Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad di bawah. Saya di rumah saya frame gambar cincin tu bulat, Muhammad Rasulullah gambar cincin tu. So dia letak macam itu. Cincin Nabi kecil ni, Ali tempat dia buat. Jadi Nabi pakai cincin tadi ya. Nabi pakai cincin. Setiap kali surat yang ditulis para sahabat, maka Nabi SAW akan berikan kepada sahabat cincin tadi dicop. Bawah tulis Muhammad Rasulullah. Bukan Nabi yang cop pun dalam sejarah. Surat tu tulis sahabat yang tulis, pasal Nabi tak diizinkan tulis. Nabi tak ingin tulis. Sahabat tulis, kemudian Nabi ambil cincin ni, Nabi kasih, sahabat-sahabat akan cop. Seseorang Nabi yang tahu. Itu cerita dia. Dalil, Allah tak izinkan Nabi menulis. Nombor 2, Allah tak izinkan Nabi membaca mana-mana surat, mana-mana tulisan. Nabi tak, Allah tak kasih. Buktinya ketika ayat Quran yang pertama-tama turun di Jabal Nur, Jabal bukit, Nur cahaya. Di puncaknya ada Ghar Hira, Ghar gua Hira. Pertama-tama yang Nabi SAW mendapat wahyu yang disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tak? Sungguhnya aku turunkan Al-Quran yang pertama-tama pada malam penentuan tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tu ya. Itu peristiwanya di Jabal Nur. Cerita ni di waktu Nabi Uzlah tahannun. Uzlah tahannun ni bersunyi-sunyi, bukan betapa. Nanti dia pakai dalil, tengok Nabi pun betapa apa. So kita nak power pun betapa juga. Ini pun kita karut. Nabi Uzlah tahannun.
Bila Nabi beruzlah tanya pada satu malam Ramadan tu, tiba-tiba menjelma satu makhluk yang dalam hadis sebut, aku tak pernah tengok makhluk itu. Tiba-tiba makhluk cakap, Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah Muhammad. Nabi dalam keadaan jujur mengatakan ma'ana biqari. Jujur Nabi, aku tak tahu baca, aku tak boleh baca. Tak? Nabi dia kan Nabiyil Ummi. Allah tak izinkan Nabi baca. Padahal Jibril tak datang bawa surat. Dia cakap, Muhammad, tolong baca. Jibril tak bawa surat, dia tak baca. Jibril cakap, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Kata Nabi, ma'ana biqari. Allah tak izinkan Nabi membaca pada mana-mana surat sampai 3 kali kan, 3 kali. Yang ketiga atau yang keempat barulah Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ikut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Nabi ikut bacaan Jibril, bukan Nabi baca. Jibril cakap, Muhammad tolong baca. Anda faham? Apa yang saya nak bawa di sini, kita i'tiqad ahli sunnah. Allah tidak izinkan Nabi Muhammad membaca mana-mana tulisan. Kasih tulisan, Allah tak izinkan Nabi baca. Kita punya bahasa macam itu, bukan Nabi tak tahu baca. Nabiyil Ummi bukan butuh huruf, tapi Allah tak kasih Nabi baca. Dan kalau kita suruh Nabi tulis, Nabi pun tak akan tulis. Sahabat-sahabat yang tulis Quran, sahabat-sahabat yang tulis juga. Setiap kali dapat wahyu, Nabi panggil 10 sahabat Nabi. Dia katakan makatib, penulis-penulis wahyu. 4 khalifah Nabi, kemudian diikuti dengan Zaid bin Sabit, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, semula Zaid bin Sabit. Nabi tak tulis, sahabat-sahabat yang tulis. Clear? So 2 perkara. Satu, Allah tak izinkan Nabi membaca mana-mana tulisan. Kedua, Allah tak izinkan Nabi menulis mana-mana tulisan. Pasal apa hikmahnya? Mengelakkan daripada fitnah, supaya Quran ini tidak dituduh oleh orang-orang kafir Nabi Muhammad yang bikin. Kita cerita tu, tak? Cerita dia. Padahal orang-orang kafir tetap menuduh banyak kali. Mereka cakap Muhammad pergi belajar dengan orang Rom lah, Muhammad pergi belajar syair lah, Muhammad ini penyair lah, Muhammad ini mungkin ahli sihir lah, macam-macam tak? Kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau engkau tuduh, engkau ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, tolong buat sebanding dengan Quran ini, kata. Kata sekali-kali kamu tidak akan mampu melaksanakannya, takutlah kamu dengan bahan api neraka, batu dan juga manusia. Clear? Anda tahu hari ini Anda boleh search internet, buat orientalis bikin Quran ni. Ada surah Al-Wisaya, ada surah Al-Iman, ada surah At-Tajasud, tak? Dibuat, dan anak-anak kita yang kalau tak ada basic agama baca, bye-bye. Tulis Arabik exactly macam Quran, cuma surahnya surah Al-Iman. Dalam Quran mana ada surah Al-Iman? Surah Al-Mu'min ada, Al-Mu'minun ada, Al-Iman tak ada. Surah At-Tajasud, Al-Wasayah dia buat dia. Dan terjemahannya semua kill. Dia bunuh Islam, dia bunuh Nabi SAW. So anak-anak kita yang tak ada basic, bye-bye. Orang kafir ni bikin. Allah cakap, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Buatlah Quran sebanding dengan ini. Zaman jahiliyah, orang-orang Arab tak mampu angkat tangan dia, tak boleh bikin. Tapi zaman jahiliyah moden, orang bikin dia. Dia cabar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami piara. Hari ini kita belajar Quran, bukan kita nak piara Quran, Quran Allah piara. Kita belajar Quran itu tanggungjawab kita kepada Al-Quran untuk mempelajarinya. Clear? Allah jaga dia. Tok Imam baca salah baris atas baris bawah, makmum boleh tahu be. Apatah lagi orang bikin Quran, tak? So yang saya nak sebutkan, bila kita baca hadis, Nabi menggariskan beberapa garisan kan, bikin 4 segi, bikin line sana, garis sini, tak? Padahal Allah tak izinkan Nabi menulis. Ulama mengatakan menulis garisan bukan tulis-tulisan, itu beza dia.
Allah tak izinkan. So Nabi buat gambar raja, bukan menulis mana ABC kali Batak. Itu maksudnya. So Nabi Muhammad SAW Allah tak izinkan untuk menulis. Ini kita sebut. Anda baca buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Buku ini 30 tahun dahulu dikeluarkan. Dulu tahun 85 di Singapore Expo ada 80 akhir tahun 80-an ada lakukan book fair, itu dijual bukunya. Sekarang kalau anda nak dapat mungkin di National Library anda boleh dapat The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Sudah diterjemahkan bahasa Melayu, saya tengok lama kemudian tak jumpa lagi. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Buku itu dikarang oleh Michael H. Hart, seorang author yang sangat terkenal di Amerika. Buku ini. Michael H. Hart ini orang Kristian yang dia berkahwin. Dia asalnya ada bau-bau Yahudi sedikit, dia tak? Dia kahwin dengan orang Kristian yang ahli sejarah. Dan dia bikin novel yang bagus. Buku yang dikarang ini dinamakan The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dalam buku itu anda akan nampak nama Hitler di dalam, Mao Zedong di dalam, Confucius di dalam, Nabi Muhammad dalam, Nabi Adam ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa. Semua tokoh-tokoh yang berpengaruh dibawakan. Yang ajaib ni, seorang author yang sangat terkenal di Amerika, beragama Kristian, ahli sejarah, bila karang buku dia Kristian, tapi Nabi Muhammad SAW nombor satu. Nombor satu. Orang yang paling berpengaruh Nabi Muhammad SAW nombor satu. Nombor dua Nabi Musa. Dia Kristian ni, anak Tuhan ni nombor tiga. Tak penting dia. Apa yang saya nak sebutkan, sejarah orang tak boleh tipu. Orang tak boleh tipu. Ini fakta. Semua orang cerita. Tapi yang menarik perhatian saya di mukaddimahnya. Pada mukaddimah buku itu, kata Michael H. Hart, kenapa Muhammad adalah orang yang nombor satu mendapat pengaruh yang paling hebat? Karena beliau telah berjaya menulis satu kitab yang membuatkan beliau menjadi orang yang berpengaruh. Apa nak sebut di sini? Dia sebutkan Muhammad telah berjaya menulis sebuah kitab, Al-Quran. Orang kafir tetap menuduh Muhammad yang melakukan. Lepas itu kalau kita orang kafir apa? Al-Quran. Ini Quran. Muhammad tulis. Dia bisa kita. So kita nak sebut di sini, Allah tak izinkan, tak ada satu pun perkataan alif pun Nabi Muhammad tak pernah tulis. Apatah lagi 6,000 lebih ayat, 114 surah, 30 juzuk, Nabi tak pernah tulis. Cuma saya nak tafsirkan, ulama mengatakan bahawa hadis ini Nabi tak tulis abjad dalam bahasa kita, tak tulis ABC alif bata, tak. Nabi tulis gambar raja. Gambar raja tidak dikira sebagai tulisan. Walaupun di dalam Quran mengatakan khatamul anbiya nabiyil ummi. Nabi yang ummi ni asal bahasa ibu, ummi, ibu. Tapi diartikan dengan orang yang tak tahu tulis dan membaca. Dalam surah Al-Jumu'ah, kalau tok imam yang surah Jumaat lalu baca dah, ayat 2. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah lah yang telah mengutuskan kepada umat yang buta huruf. Wallazi ba'atsa fil ummiyina. Allah yang telah mengutuskan kepada umat yang buta huruf rasulan, seorang rasul minhum, daripada mereka. Apa kata Allah? Yatslu alaihim ayatihi. Buta huruf tapi boleh baca. Membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab itu dan hikmah. So Nabi kita bukan buta huruf. Clear? Takut betul. Kata buta huruf ni agak macam menghina. Tapi Allah tak izinkan beliau menulis dengan tangannya, dan Allah tak izinkan dia membaca daripada mana-mana tulisan. Kerana dalam surah Jum'ah Allah sebut dia tak, yatslu alaihim ayatihi. Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan kepada mereka apa yang Nabi bawa tadi, kitab. Wal hikmah, dan juga dengan bijaksana. Saya rasa kerana masa dia dah mulai macam boring. Nampak gaya dia dah macam mulai, dia nak berlunjuk, nak mengangkang, dia dah signal.
So kita berhenti sesuai dengan masa yang ditentukan. Yang saya nak tambah di sini, insya-Allah nanti minggu depan kita sambung dan kita menukuk nambah. Hadis ini adalah hadis yang di antara yang para ulama mengatakan inilah Nabi yang ummi. Tapi fatanah bijaksana dalam menyampaikan dakwah sehingga bila orang tengok ni, orang terasa betul apa yang Nabi ajarkan tadi. Begitulah yang kita selalu memuji-muji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW adalah Nabi yang sangat-sangat bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Tapi kita juga tahu 23 tahun Nabi berdakwah, beliau melalui liku-liku hidup yang sangat. Ada orang yang nak bunuh dia. Orang nak bunuh itu bukan orang lain, keluarga, pakciknya dan sebagainya. Menjadikan kepada kita bahawa rupanya agama Islam itu agama yang cantik dan indah, walaupun ramai orang yang benci. So hari ini bila kita pegang Islam betul-betul, kita kena tahu mana satu kaca, mana satu permata. Pegang betul-betul. Kerana kata Nabi, akhir zaman orang yang pegang Islam macam menggenggam bara api. Dulu tak belajar agama, tak kisah. Atau macam mana dengar-dengar syarahan, oh dah sedap dah belajar. Belajar 3 bulan, seronok habis. Yang buang. Seluar jin buang, seluar setan, seluar jin buang. Jubah je terus. 6 bulan, nang masinan, kui masih. Hilang lagi. So dia macam genggam bara api. So kita kena pegang Islam betul-betul yang kata Nabi, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan tadi yang kita dawam konsisten, istiqamah. Dalam hadis yang lain dikatakan wa in qalla. Dalam hadis yang lain dikatakan in wa in qalil. Dia tak berkurang walaupun dia amalan yang kecil. So belajar agama ni seperti mana mukadimah tadi saya katakan, satu benda yang sangat baik. Mudah-mudahan kebaikan ini kita akan dapat teruskan. Bagilah masa kita, berusahalah untuk dunia kita seberapa yang kita mampu. Asalkan kita jangan kalah mana satu yang dikatakan tujuan, mana satu yang dikatakan matlamat. Tujuan kita melalui dunia ini supaya kita dalam hidup dalam keadaan selesa. Tapi matlamat kita nak lebih selesa lagi di akhirat. Jadi bagi masa kita, anak-anak yang sekolah, kita yang dah bekerja, ibu-ibu dan sebagainya, peruntukkan masa untuk kita ada baca Quran, ada baca buku-buku agama, ada ruangkan masa untuk belajar agama, tanya jawab, supaya kita ni boleh buka dada, buka minda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita semua seperti mana yang kita sebutkan pada hadis Muslim, majlis-majlis yang dikerumun oleh para malaikat mendoakan Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma arhamhum. Malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang ini. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, merahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan keberkatan hidup. Mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pancarobah ini, kita diperhati oleh SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Mudah-mudahan Allah sayang dan kasihan dengan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah SWT tetapkan iman kita, bukan saja hari ini. Kita doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, piaralah iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah iman ini dalam dada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur ke atas nikmat iman ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharapkan iman ini dapat membuahkan hasil amal-amal soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keberkatan majlis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilmu yang kami pelajari yang sedikit ini, ya Allah, berilah kefahaman kepada kami, ya Allah. Mudah-mudahan kefahaman ini dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah iman ini, ya Allah, agar iman ini dapat sampai ke akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan syafaat kami apabila kami berhadapan denganmu, ya Allah. Mudah-mudahan amal yang kecil ini, ya Allah, tapi dapat membela kami, membantu kami, ya Allah, di mahkamah-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perkenankanlah mohon kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika.